Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kekuatan, taufik untuk menjalani segala ketaatan kepada Allah Taala, sabar dalam keadaan suasana wabak sedang merebak ni. Jadi seperti mana yang dijanjikan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masalah-masalah yang penting yang perlu diketahui. Sebelum tu kita mulakan dengan baca al kita Al-Fatihah. Sampai mana semalam? Semalam perbezaan antara akidah dengan manhaj, kan? Kalau tak silap. Jadi dua perkara yang perlu kita ketahui, iaitu perbezaan di antara akidah dan manhaj. Jadi apabila seseorang ulama itu dia mempunyai manhaj yang khusus di dalam mempersembahkan ataupun memahami akidah, memahami kemudian menyusun dan mempersembahkannya kepada umat Islam, maka sekiranya manhaj itu diikuti, manhaj tersebut diikuti oleh para ulama lah terutamanya, maka ada ulama-ulama yang bersetuju bahkan mengikuti manhaj tersebut, maka di situ akan terbentuk mazhab, terbentuk sebuah mazhab. Seperti mana dalam fiqh pun ada mazhab, dalam akidah pun ada mazhab. Kerana pendiri-pendiri mazhab, imam-imam mujtahid mutlak yang menjadi pengasas kepada mazhab tersebut mempunyai satu manhaj di dalam memahami syariat, di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kita tahu bahawa Al-Quran dan hadis itu dia tak fokus, dia tak menunjukkan kepada suatu susunan ilmu yang tertentu. Kita baca Al-Quran, kita akan dapati mana ada dalam Al-Quran tu bab taharah, surah taharah, kemudian surah solat, kemudian surah zakat. Tak ada ayat-ayat mengenai solat, mengenai zakat, haji, munakahat, nikah kahwin dan sebagainya. Dia tersebar di seluruh surah Al-Quran. Jadi mujtahid inilah ulama mujtahid tersebut yang mengambil ayat-ayat Quran tersebut, dan kemudian menyusunkan di dalam sebuah bab dan mengeluarkan hukum daripada ayat tersebut, mengistimbatkan hukum dan mengeluarkan hukum daripada ayat tersebut, menyusun dalam sebuah kitab taharah, kemudian kitab solat, kitab zakat dan sebagainya. Kemudian cara untuk mengambil hukum, macam mana diambil hukum-hukum. Maksud di sini bukanlah hukum-hukum yang sudah jelas. Kalau hukum-hukum yang sudah jelas dalam Islam seperti kewajipan solat 5 waktu, kemudian solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, itu bukan masalah ijtihad.
Itu masalah yang dipanggil oleh ulama ma ulima minad-din bid-darurah. Satu perkara yang diketahui dalam agama secara pasti, secara mudah, secara global, semuanya tahu. Benda yang daruri, benda yang semua orang tahu. Maka di situ tidak ada khilaf, kan? Maka itu bukanlah mazhab sebenarnya. Itu adalah Islam. Itu adalah hukum ataupun syariat Islam. Yang timbulnya mazhab ini apabila berlaku perselisihan di dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat tersebut tidak jelas. Biasanya ayat-ayat yang tidak jelas ni ayat-ayat menceritakan tentang cabang-cabang lah. Ayat-ayat yang menceritakan tentang cabang-cabang. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang cabang-cabang daripada syariat. Maka daripada situlah timbulnya perselisihan di dalam memahami ayat tersebut, atau juga timbulnya perselisihan di dalam memilih mana satu amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi yang lebih utama. Di situlah terbentuk mazhab di dalam fiqh lah. Maka di dalam akidah pun begitu juga. Apabila timbulnya kelompok-kelompok firqah-firqah batilah yang mengeluarkan pendapat tentang sesuatu perkara akidah, maka di situ akan timbul perselisihan. Jadi di antara mazhab-mazhab tersebut, maka timbullah satu ulama yang akan memilih mana satukah pendapat-pendapat yang benar, yang betul-betul berjalan di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari, dia telah membuat satu manhaj yang mana dengan manhaj tersebut kita dapat memahami akidah daripada sumbernya yang asal, iaitu Al-Quran dan hadis, dan akidah-akidah yang dipilih sebagai asas itu maka dinyatakan di dalam mazhabnya, dalam kitabnya, kemudian didatangkan dengan hujah-hujah. Adapun asas-asas di dalam Islam itu, akidah-akidah yang asas dalam Islam itu jelas. Itu memang jelas lah, tidak akan boleh ada khilaf dalam bab tu. Asas-asas Islam tu tidak ada khilaf. Adapun yang khilaf itu hanyalah cabang-cabang tentang perbahasan ilahiyah, perbahasan tentang nubuah, perbahasan tentang sam'iyat. Jadi cabang-cabang perbahasan tu ada khilaf. Maka di dalam khilaf ini, maka di situlah Imam Abul Hasan Asy'ari mengkaji yang manakah cabang-cabang yang khilaf ini yang merupakan pegangan Nabi dan sahabat, yang merupakan pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan salafus soleh. Maka diambil, dikumpulkan. Dan apabila terjadi perselisihan di situ, maka dah tentulah apabila kita memilih satu pendapat, satu ulama tu bila dia memilih satu pendapat yang diperselisihkan, jadi untuk dia membuktikan bahawa pendapat yang dipilih itu adalah yang paling benar, yang paling afdal, yang paling tepat, maka di situ dia perlukan hujah. Dia perlukan hujah untuk menguatkan pendapat tersebut, untuk membuktikan bahawa pendapat tersebutlah yang merupakan pendapat yang berlandaskan atas ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dalam beliau menyatakan hujah-hujah tersebut, maka timbullah satu manhaj untuk ulama tersebut, satu cara, satu metodologi di dalam dia mengemukakan hujah untuk membenarkan pendapat dia. Maka di situlah munculnya suatu mazhab. Apabila manhaj tersebut diikuti oleh para ulama, maka daripada situ lahirnya sebuah mazhab. Faham Jadi akidah satu perkara yang lain, manhaj satu perkara yang lain. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari tidak membawa suatu akidah yang baru. Imam Abul Hasan Asy'ari ke, atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi ke, atau Imam Abu Ja'far At-Tahawi ke, masing-masing memperjuangkan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka hanya memperbaharui manhaj sahaja. Tidak ada Nabi atau sahabat tidak membukukan sebuah kitab
tidak membukukan atau menulis sebuah kitab yang menulis akidah semua. Dan di samping akidah itu ada dalil-dalil hujah-hujah dia. Tak ada. Semua rujuk kepada Al-Quran, hadis. Kalau kita tengok yang zaman sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, ada ulama-ulama cuba mengumpulkan akidah-akidah di dalam sebuah kitab. Tetapi yang dia kumpulkan itu adalah contohnya kita tengokkan dalam Sahih Bukhari misalnya, dalam Sahih Muslim dia ada Kitabul Iman. Imam Bukhari ada Kitabut Tauhid. Jadi dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Betul tak? Itu manhaj kita boleh kata manhaj salafus soleh. Jadi kalau tuan-tuan biasa buka kitab Bukhari, buka kitab Muslim, mesti ada Kitabul Iman, dan dalam Bukhari ada khusus Kitabut Tauhid. Ada ulama lain yang mengarang, sepertinya Imam Ibn Khuzaimah mengarang Kitabut Tauhid. Cuma apa yang dibawa di dalam Kitabul Iman ataupun Kitabut Tauhid tersebut hanyalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Jadi kalau sekadar membawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan akidah dan tauhid, maka itu hanyalah seperti memindahkan ayat Al-Quran ataupun hadis daripada asalnya kepada sebuah kitab. Itu saja. Maka tidak dijelaskan apa makna yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran tersebut. Sebab tu Imam Bukhari contohnya bila dia bawa ayat Al-Quran dalam kitab dia, Yadullah fawqa aydihim. Jadi itu ayat yang berkaitan dengan Allah, maka dibawa dalam kitab Tauhid dia. Ar-Rahman wala arsistawa. Dia bawa ayat tersebut dalam kitab dia. Tapi adakah dia mengatakan bahawa ayat tersebut menunjukkan Allah Ta'ala ada tangan, ada anggota tangan, kemudian Allah Ta'ala duduk atas aras? Adakah disebut macam tu? Mereka hanya mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan tauhid. Tidak ada penjelasan makna pada ayat tersebut, apa makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, apa cara-cara istidlal, cara-cara mengambil dalil, cara-cara istinbat, dan madlul yang nak ditunjukkan tu apa dia. Tak diberitahu. Tak percaya, bukalah kitab. Jadi di situ Imam Abul Hasan Asy'ari punya manhaj, jadi timbul satu manhaj yang berbeza. Dia daripada kefahaman yang difahami daripada ayat Al-Quran dan hadis itu dia keluarkan, maka disusun menjadi sebuah kitab akidah, dan dinyatakan manhaj dia di dalam memahami ayat tersebut dan hadis tersebut begini, hasil dia begini. Itu perbezaan dia. Kalau siapa yang betul-betul mengkaji di antara manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari, maksudnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selepas zaman salafus soleh lah. Maknanya apa beza antara zaman selepas zaman Imam Abul Hasan Asy'ari dan zaman sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari. Kalau orang yang betul-betul buat pengkajian lah, ini bukan kita main dengar je cakap-cakap orang. Walaupun cakap-cakap orang, walaupun orang itu ulama, kita tak boleh dengar satu pendapat ulama saja. Kita kena tengok seluruh ulama, 1400 tahun punya pandangan ulama, kita kena kaji, kita kena dengar. Kalau kita nak jadi orang yang mengkaji, orang yang membahas, dan orang yang nak mengeluarkan pendapat dalam akidah. Jadi didapati salafus soleh tersebut, mereka hanya mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, tanpa ada penjelasan bagaimana cara nak beristimbat dengan ayat tersebut, cara nak istidlal, nak keluarkan natijah ataupun madlul, wajah dalalah dia macam mana, tak diberitahu. Tak percaya, bukalah. Kemudian barulah datang ulama-ulama setelah itu mensyarahkan kitab Bukhari, mensyarahkan kitab Imam Muslim, mengeluarkan pendapat di situ, mengeluarkan hasil daripada istimbat mereka atau mensyarahkan hadis tersebut. Maka baca syarah-syarah, syarah-syarah Kitabul Iman, Kitabut Tauhid, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ulama ataupun ulama-ulama yang lain, baca. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ni dia sudah pun seperti mana
mazhab fiqh kan, mereka telah mengeluarkan hukum dan menyusunnya kitab Tahara begininya, air itu hukum dia begini, ada air mutlak, air mustakmal, air mutanajis dan sebagainya. Rukun solat ada 13, syarat wajib solat, syarat sah solat, macam-macam. Itu hasil daripada istinbat ataupun daripada istidlal. Hasil daripada hukum-hukum yang digali daripada ayat Al-Quran dan hadis. Begitu juga akidah. Jadi dalam akidah, maka ulama-ulama Asy'ariyah telah mengeluarkan akidah-akidah yang wajib diimani oleh umat Islam secara ringkas ni lah. Nanti saya akan bahas lagi banyak perkara sebenarnya yang perlu dibahas di sini. Jadi menyusunkan beberapa akidah, kemudian disertakan dengan dalil. Disertakan dengan dalil naqli dan akli. Dan boleh dikatakan bahawa ulama Asy'ariyah ni menggabungkan di antara dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli dan dalil akli. Dan kalau dalil naqli ni iaitu Al-Quran dan hadis, itu semua jelas. Bila satu orang tu baca Al-Quran atau baca hadis ataupun melihat kitab-kitab salafus soleh yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah, maka di situ boleh rujuk. Dalil. Tapi dalil dari sudut naqli. Dalil Quran dan hadis. Dalil yang naqli ni maksudnya yang dinukilkan daripada Quran dan hadis. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari ni, seperti mana yang semua orang tahu kan, dia ni berasal daripada Mu'tazilah. Kemudian keluar daripada Mu'tazilah, bertaubat daripada Mu'tazilah, bahkan menentang Mu'tazilah dan memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma apabila Imam Abul Hasan Asy'ari ni dia menentang Mu'tazilah, maka kalau kita tengok sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, ulama-ulama yang kebanyakannya yang menentang Mu'tazilah, kebanyakannya kita boleh kata mereka gagal lah. Maksudnya bukan gagal berarti salah atau kalah dan sebagainya. Dari satu sudut, tuan-tuan boleh bacalah sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dibawa di depan Khalifah Bani Abbasiyah, kemudian diajak debat dengan Mu'tazilah. Maka apabila Mu'tazilah mengemukakan soalan-soalan, maka Imam Ahmad bin Hanbal akan jawab qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Tapi bila Mu'tazilah cuba main akal di situ, mengeluarkan hujah-hujah akal, maka Imam Ahmad bin Hanbal diam, tak boleh jawab. Dia bukan tak boleh jawab kerana dia salah ke dan sebagainya, kerana dia memang tidak suka ilmu kalam, dia tak suka hujah akal tu, dia tak suka. Bahkan biasalah Mu'tazilah tu akan menggunakan sesuatu ilmu yang mana dia tahu Imam Ahmad bin Hanbal misalnya tak tahu tentang masalah tersebut, maka dia cuba melaga-lagakan ayat-ayat Quran, kerana di situ terdapat beberapa ayat Quran yang agak bercanggah. Kalau secara zahirnya lah kita lihat, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tak dapat nak mengemukakan hujah akal dia, maka dia dianggap kalah di situ. Jadi di situlah puncanya apabila melihat Mu'tazilah ni terlalu memainkan hukum akal, sehingga menyebabkan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebelum itu gagal untuk menjawab dengan hukum akal, dengan hujah akal. Maka di situlah Imam Abul Hasan Asy'ari, kerana dia ni memang asal daripada Mu'tazilah, orang yang mahir dengan hukum akal ataupun dipanggil ilmu kalam lah. Nanti kita akan bahas tentang ilmu kalam di sini. Maka di situlah dia memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan menggandingkan hujah akli untuk menguatkan lagi hujah-hujah dia menggunakan hujah akli, dan akhirnya dia berjaya menumpaskan Mu'tazilah dan semua pembesar Mu'tazilah lah. Bahkan dalam sejarah menceritakan sehingga kan semua pembesar Mu'tazilah bila dengar nama Abul Hasan Asy'ari semua takut. Dengar aja nama Imam Abul Hasan Asy'ari semua takut, tak berani nak berdebat dengan dia. Di situ ada kelebihannya. Di situlah peranan ilmu kalam atau hujah akal atau dikenali sebagai ilmu kalam itu di dalam menegakkan hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ambil kesimpulan bahawa manhaj dalam akidah itu ada dua fasa, iaitu fasa sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari dan selepas zaman Imam Abul Hasan Asy'ari.
Iaitu sebelum zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, penggunaan ilmu kalam itu hanya digunakan oleh kelompok-kelompok batil. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lain mengkritik ilmu kalam. Sebab apa? Kerana ketika itu ilmu kalam digunakan oleh firqah-firqah batilah, digunakan oleh Mu'tazilah, Syiah, Karamiyah dan sebagainya. Maka dengan penggunaan ilmu kalam itu mereka menegakkan hujah-hujah batil mereka, akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dikritik. Tetapi apabila sampai ke tangan Imam Abul Hasan Asy'ari setelah dia bertaubat daripada Mu'tazilah, maka dia telah menggunakan ilmu kalam yang sama untuk menewaskan firqah-firqah batilah tersebut, untuk menundukkan hujah-hujah firqah batilah tersebut. Seolah-olah kita boleh mengatakan bahawa Imam Abul Hasan Asy'ari sudah mengahli sunnahkan ilmu kalam. Seolah-olah boleh kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari sudah mengahli sunnahkan ilmu kalam. Maksud ilmu kalam itu sudah dibentuk, telah diubah oleh Imam Abu Hasan menjadi ilmu kalam ahli sunnah. Maksudnya ilmu kalam versi sunnah. Dibuat oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, menggunakan ilmu kalam itu sebagai hujah dan ditukarkan ilmu kalam itu sebagai ilmu kalam versi sunnah untuk menewaskan kelompok-kelompok yang batil daripada Mu'tazilah, Syiah, Karamiyah dan sebagainya. Begitu juga untuk menolak hujah-hujah falsafah yang bukan Islam lah. Maka di situ sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam itu sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari dan selepas zaman Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi orang yang cuba mengkritik ilmu kalam, tak ada masalah kalau dia nak kritik ilmu kalam, tapi dia kena beritahu ilmu kalam yang dikritik itu ialah ilmu kalam yang mana. Imam Syafi'i sini mengkritik ilmu kalam, Imam Ahmad bin Hanbal pun mengkritik ilmu kalam. Kenapa Imam Ghazali menggunakan ilmu kalam? Kenapa Imam Haramain menggunakan ilmu kalam? Takkan Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Ghazali merupakan dua mujtahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i. Apa Imam Ghazali tak tahu ke orang yang Imam Syafi'i mengkritik ilmu kalam? So kenapa Imam Ghazali sendiri menggunakan ilmu kalam? Jadi kena buat kajian yang mendalam dulu sebelum kita nak mengeluarkan sebelum kita nak mengeluarkan satu fakta ataupun satu hukum mengenai satu perkara. Kalau rajin sekurang-kurangnya buka kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dalam bab yang kedua setelah Kitabul Ain ada Kitabul Aqaid. Jadi di situ Imam Ghazali menceritakan qaul-qaul ulama yang telah mengkritik ilmu kalam, kemudian pendapat-pendapat ulama yang menjunjung ilmu kalam. Sebentar lagi saya akan baca sikitlah tentang apa perkataan Imam Al-Ghazali mengenai ilmu kalam. Jadi kat situ faham Saya pun tak tahulah ke mana dibawanya. Bab ni sebenarnya panjang lah kalau kena dibahas satu persatu. Jadi kesimpulannya itulah, maknanya di sini munculnya mazhab di dalam akidah bermula dengan Imam Abul Hasan Asy'ari, pada masa yang sama Abu Mansur Al-Maturidi, dan pada masa yang sama Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi boleh kita katalah mazhab di dalam akidah ialah mazhab yang pertama, mazhab salah, ataupun kita kata manhaj lah. Nak dikatakan mazhab itu sebab mazhab ini dia terhasil daripada manhaj yang diikuti. Tapi kita tengok di sini, kita boleh katalah, nak kata mazhab pun boleh, tetapi lebih sesuai bagi saya manhaj salafus soleh. Maka bila disebut salafus soleh itu berarti golongan-golongan salaf, golongan-golongan yang sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari. Walaupun Imam Abul Hasan Asy'ari menurut sebahagian pendapat mengatakan dia juga termasuk golongan salaf. Nanti kejap lagi saya bahas apa itu salaf. Jadi satu, kita kata manhaj salafus soleh itu memang asal dia lah, memang asal. Dan bila dikaji, siapa yang mengkaji manhaj salafus soleh, maka dia akan dapati manhaj salafus soleh tidaklah seperti mana manhaj yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada perbezaan yang ketara di situ. Manhaj bukan akidah. Siapa yang mengatakan ini akidah salaf, ini akidah Asy'ariyah, itu orang yang tak faham, orang yang jahil.
Kita tak cerita pasal akidah, kita cerita pasal manhaj. Sebab apa? Akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi sama dengan akidah yang dibawa oleh Salafus Saleh. Itu akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang berbezanya hanyalah manhaj, pendekatan, metodologi, mazhab, cara, apa lagi nak sebut. Itu yang berbeza. Jadi orang yang tak faham dia akan mengatakan bahawa kami ikut manhaj salafus soleh, tak ikut Asy'ariyah. Kalau dia yang dimaksudkan di situ bahawa dia tidak ingin ikut manhaj sahaja, maka dia tidak akan mengkritik Asy'ariyah. Masalahnya dia mengaku dia ikut mazhab salaf, tapi dalam masa yang sama dia mengkritik Asy'ariyah. Seolah-olah Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada ulama Wahabi yang clear boleh dikatakan setiap tahun di universiti di Arab Saudi sana, di Mekah, di Madinah, terutamanya Madinah lah, tiap-tiap tahun ada saja calon-calon PhD dalam usuluddin yang membuat tesis yang tajuknya Al-Asy'ariyah laisa min ahli sunnah wal jamaah, Al-Asy'ariyah fi mizani ahli sunnah wal jamaah. Banyak tiap-tiap tahun keluar tesis mengatakan Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Wallahu alam, sebenarnya mungkin dia tak faham. Nak kata dia tak faham, mengaji sampai PhD kan. Sebenarnya kata Syekh Said Fudah, sebenarnya mereka ada satu agenda, iaitu agenda dia supaya apabila mereka menolak Asy'ariyah, maka di situ mereka dapat menutupi mereka punya akidah yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sebab apa? Manhaj Asy'ariyah ini, iaitu menggunakan ilmu kalam itu, di situ dapat membongkar akidah yang sebenar. Mereka ni memperjuangkan akidah Mujassimah, Musyabbihah, akidah Ibn Taymiyah yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi oleh kerana mereka rasa mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah, dan perkara tersebut akan terbongkar kalau sekiranya seseorang itu mengkaji mazhab Asy'ariyah, mempelajari mazhab Asy'ariyah yang menggunakan manhaj ilmu kalam, di situ akan terdedahlah akidah mereka yang sebenarnya. Maka di situlah mereka cuba menghasut manusia seluruh dunia untuk menolak Asy'ariyah, mengatakan bahawa Asy'ariyah ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sebenarnya ialah imamnya Ibnu Taymiyah, Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, itulah imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi seolah-olah sebelum tu, selepas 600 tahun sebelum tu, tak ada orang yang tak ada ulama ahli sunnah wal jamaah, tak ada imam ahli sunnah, tak ada. Jadi kerana terpedaya dengan Ibn Taymiyah, mereka menolak Asy'ariyah. Kenapa? Orang yang betul-betul mengkaji Asy'ariyah, dia akan dapati di manakah sebenarnya pegangan ataupun mauqif Wahabi dan Ibn Taymiyah ni, sebenarnya mereka lah yang menyalahi salafus soleh. Sama ada dia tak faham ke atau dia buat-buat tak faham ke, wallahu alam. Jadi di situlah perbezaan di antara manhaj Asy'ariyah dan manhaj salafus saleh. Maknanya Imam Abu Hasan Asy'ari hanya membuat satu manhaj untuk memperkukuhkan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan menggunakan hujah akli atau lebih dikenali sebagai ilmu kalam. Itu saja beza dia. Sebab tu orang tak suka sangat ilmu kalam. Sebab apa? Satu, akan terdedah akidah dia yang sebenar, akidah Mujassimah, Musyabbihah, walaupun dia perasan ke, dia tak perasan ke, dia sedar ke, dia tak sedar ke, dia mengaku ke, dia tak mengaku, pengiktirafan dia, pengakuan dia, klaim dia tak pakai. Kita kena hujah. Kita bercakap dengan hujah, bukan dengan klaim. Dia boleh klaim dia ahli sunnah wal jamaah, dia boleh nafikan Asy'ariyah bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi hanya klaim saja tanpa ada hujah. Kalau nak ingin berdebat ataupun bermuzakarah, berdiskusi, ya silakan. Saya bersedialah bersama kami ahli yang memperjuangkan akidah Asy'ariyah ni, bersedia bila-bila masa saja untuk menegakkan Asy'ariyah, insya-Allah. Membuktikan bahawa Asy'ariyah itu mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, cuma manhaj mereka berbeza. Bukan berbeza, mereka menambah lagi satu manhaj, iaitu ilmu kalam yang telah diahli sunnahkan. Ilmu kalam, versi ilmu kalam yang sudah disunnahkan, digunakan untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu je beza Asy'ariyah dengan salafus saleh. Jadi di sini insya-Allah saya akan baca sikit kitab ni. Kitab bahasa Arab misalnya. Kalau ada yang kalau kitab ni, kalau ada yang yang ada kitab ni boleh buka lah. Kalau tak ada saya tengok dalam Google tu, saya dah type tu, ada tu.
Boleh buka tengok lah. Ni ulama muasirah ni ulama baru. Jadi dia mengumpulkan beberapa masalah-masalah akidah di zaman sekarang ni lah, yang mana orang menganggapnya sebagai menganggap masalah-masalah tersebut maksud saya orang tu salah faham terhadap masalah tersebut. Terutama itulah seperti yang tajuk yang pertama sekali yang dibahas tentang ilmu kalam, jadi bagaimana kedudukan ilmu kalam. Jadi hari ini kan ada orang yang caci ilmu kalam dan sebagainya kerana tak mengkaji betul-betul ilmu kalam, sebab tu tak faham. Jadi di sini dia bawa lah hujah-hujah tentang bahasan tentang ilmu kalam. Kemudian sebenarnya yang saya sebutkan tadi lah, disebutkan pada awal semalam punya kuliah, boleh rujuk balik beberapa bab yang penting tentang masalah-masalah akidah masa kini. Jadi di dalam kitab ni dia mengatakan bahawa dia menukilkan perkataan Imam Al-Ghazali. Tajuk dia hukmu ta'allumi ilmi al-kalam wa sababu fi nahi salaf anhu. Hukum mempelajari ilmu kalam dan sebab-sebab penafian salaf terhadap ilmu kalam. Khairu ma naftatihu bihi hazihil maqalah kalamun imam jalilil alim bi ilmil kalam khabirun wa huwa hujjatul Islam Al-Ghazali. Sebaik-baik apa yang kami nak buka kitab ini ialah kami menukilkan maqalah ataupun perkataan imam yang besar yang sangat alim dengan ilmu kalam, iaitu Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi nampaknya bila kita nak menukilkan sesuatu pendapat, nampak tu ulama akan ambil perkataan daripada orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Jangan ini buat PhD hadis tiba-tiba nak bercakap pasal ilmu kalam. Itu ambil perkataan ni buang dalam tong sampah. Sebab apa? Dia bukan ahli dalam bidang tu. Kalau orang yang bercakap tentang tu, misalnya PhD Usuluddin misalnya lah, kalau PhD Usuluddin sekalipun belum tentu lagi betul dia punya pendapat dia. Tapi bolehlah kita ambil dan dengar dulu apa hujah dia. Tetapi ini PhD hadis nak bercakap pasal ilmu kalam, itu ambil buang dalam tong sampah. Di sini dinukilkan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni, siapa yang tak kenal Imam Ghazali itu tak tahulah. Hujjatul Islam, tidak ada orang ulama yang dapat gelaran Hujjatul Islam kecuali Imam Ghazali saja. Satu-satunya ulama yang dapat gelaran Hujjatul Islam. Lahir pada tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Jadi seorang yang ulama yang bermazhab Asy'ariyah dan juga bermazhab Syafi'iyah dalam fiqh. Dia ni ulama Asy'ariyah dan kitab-kitab dia banyaklah dalam ilmu kalam ini, banyak. Dan dia pesanlah sebelum mungkin orang kenal Imam Ghazali melalui tasawuf. Tasawuf ini pada akhir-akhir umur dia ataupun pada pertengahan umur dia baru dia melompat atau terjun ke dalam bidang tasawuf. Sebelum dia melibatkan diri dalam ilmu tasawuf, dia merupakan ulama besar Asy'ariyah dan ulama besar mazhab Syafi'i dalam fiqh. Itu Imam Ghazali. Saya boleh kata hampir semualah kitab-kitab Imam Ghazali itu saya ada hampir semua. Kitab fiqhnya, kitab akidahnya, kitab tasawufnya, hampir semua adalah, ilmu mantiknya bahkan. Jadi Imam Ghazali sebelum dia melompat atau terjun ke dalam bidang tasawuf dia merupakan ulama kalam, mutakallimin. Antara kitab-kitab dia yang dalam akidah yang masyhur adalah ada Qawaid fil Aqaid, kemudian Risalah Qudsiyah, kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itulah Imam Ghazali telah menyusun suatu manhaj ilmu kalam yang bersesuaian, yang menepati dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam Ihya pun dia beritahu kalau kamu ingin mempelajari ilmu kalam, kamu harus hati-hati dan kamu boleh melihat kepada kitab yang telah aku susun, iaitu kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang mana dia telah merumuskan ilmu kalam yang bersesuaian dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada kitab-kitab yang lain tentang falsafah, kemudian tahafut falasifah dan sebagainya. Banyak kitab-kitab Imam Ghazali ini yang bercerita tentang falsafah dan ilmu kalam. Jadi cuma kitab Iqtisad fil I'tiqad tu kitab yang agak susah lah, bukan mudah nak dipelajari. Jadi di situ Imam Ghazali
Di sini Imam Ghazali menukilkan, maksudnya pengarang kitab ni dia mengambil pendapat Imam Ghazali dinukilkan di sini. Pendapat ni diambil daripada kitab Ihya. Yang tak ada kitab ni pun boleh terujuk dalam kitab Ihya. Qala Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa in qulta ta'allamul jidal wal kalam mazmumun ka ta'allumin nujum aw huwa mubahun aw mandubun ilaih fa'lam anna linnas fi hadza uluwan wa israfan fil atraf. Sekiranya kamu mengatakan bahawa mempelajari ilmu jidal, ilmu perdebatan, wal kalam, ilmu kalam adalah sesuatu yang dicela seperti mempelajari ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu tentang bintang-bintang. Au huwa mubahun au mandubun, atau dia ada sesuatu yang harus atau sesuatu yang disunahkan kepadanya. Jadi sekiranya orang tanya, ilmu kalam ni boleh ke tak boleh? Dia punya kesimpulan dia lah. Imam Ghazali kata, sekiranya orang itu bertanya, ada persoalan yang timbul di kalangan seseorang itu, adakah mempelajari ilmu jidal, ilmu kalam ni sesuatu yang tercela ataupun mempelajarinya sesuatu yang diharuskan, bahkan disukai ataupun disunahkan. Kemudian sebelum Imam Ghazali menjawab, Imam Ghazali membahagikan dulu. Dia kata, fa'lam anna linnas fi hadza ghuluwan wa israfan fi atraf. Sesungguhnya manusia dalam bab ini ada dua jenis manusia. Ada yang orang yang melampau-lampau. Ada yang melampau-lampau, ada golongan yang pelampau di dalam beberapa sudut. Famin qailin innahu bid'atun wa haramun. Ada orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya ilmu kalam itu adalah satu yang bid'ah dan haram. Wa innal abda wa an yulqallahu azza wa jalla azza wa jalla bi kulli zambin siwa syirk khairun lahu min an yulqahu bi ilmil kalam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa sesungguhnya seseorang hamba itu lebih baiklah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia melibatkan diri dengan dosa selain syirik itu daripada dia melibatkan diri dengan ilmu kalam. Ini qaul siapa ni tahu? Ini qaul Imam Syafi'i. Imam Ghazali tak sebut, tetapi disebut ada yang mengatakan dia tak mau orang jadi apa, orang mengambil kesempatan untuk menggunakan kalam Imam Syafi'i ini untuk membantai ilmu kalam. Jadi ini kalam daripada Imam Syafi'i, tapi Imam Ghazali tak sebut. Iaitu Imam Syafi'i mengatakan bahawa di sini mengatakan bahawa sesungguhnya seorang hamba itu lebih baik dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan dosa-dosa selain syirik, selain syirik lah. Lebih baik bertemu dengan Allah Ta'ala dengan segala dosa, kecuali dosa dia terlibat dengan ilmu kalam. Maksudnya kesimpulan ni nak bagi tahu bahawa selain daripada syirik lah, dosa yang paling besar tu dosa ilmu kalam. Maksudnya selain syirik tu kan dah kira terkeluar dari Islam. Jadi nak bagi tahu bahawa tak apa kalau dia lebih baik dia buat semua dosa daripada dia melibatkan diri daripada ilmu kalam. Bayangkan, lebih baik dia buat semua dosa ketika dia berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti dengan segala dosa yang dia buat daripada dosa dia melibatkan diri dengan ilmu kalam. Maksudnya nak kata selepas syirik tu yang lebih bahaya tu ilmu kalam. Itu satu pendapat. Wa min qailin, dan juga ada yang mengatakan innahu wajibun wa fardun imma 'alal kifayah atau 'alal a'yan. Ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahawa ilmu kalam itu wajib dan fardu, sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Wa innahu afdalul a'mal wa a'lal qurbat. Dia adalah seafdal-afdal amal dan juga setinggi-tinggi pendekatan diri kepada Allah. Fa innahu tahqiqun li ilmi tauhid, kerana sesungguhnya ilmu kalam itu sebagai pentahqiq bagi ilmu tauhid. Wa nidalan an dinillahi ta'ala, dan membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua pendapat. Satu pendapat mencela ilmu kalam sehingga mengatakan tidak ada dosa yang lebih baik kalau kita bertemu dengan Allah selain daripada dosa ilmu kalam, selain bersyirik lah. Dan juga satu lagi pendapat mengatakan dia adalah wajib, fardu, sama ada kifayah atau fardu ain, dan seafdal-afdal amal dan sedekat-dekat pendekatan diri kepada Allah di dalam mentahqiqkan ilmu tauhid dan merupakan pembelaan terhadap agama Islam.
Dua pendapat. Tak nakut kan, betul. Satu kata haram, satu kata wajib. Macam mana ni? Okey, kemudian dipecahkan kepada tajuk Zahaba alul hadis minas salaf ila tahrim ishtighal bi ilmil kalam. Ahlul hadis daripada golongan salafus soleh telah berpendapat bahawa haram menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Pengarang kitab ni lah dia cuba huraikan kelompok yang pertama itu yang mengharamkan, iaitu sebahagian daripada ahlul hadis di zaman salafus soleh. Wa ila tahrim zahaba asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa jami'ul ahli hadis radhiyallahu ta'ala anhum minas salaf. Antara ulama-ulama yang mengharamkan ilmu kalam, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Sufyan Thauri radhiyallahu ta'ala anhu, dan wa jami'i alil hadis minas salaf, dan keseluruhan alul hadis di kalangan salafus salih. Qala Ibnu Abdul A'la rahimahullahu ta'ala sami'tu asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yauma nadhara al-habs al-farq wa kana minal mutakallimil mu'tazilah yaqul li an yulqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk billahi khairun lahu min an yulqahu bi syai'in min ilmil kalam. Wa laqad sami'tu min habsil farq kalaman la aqdaru an uhkihi. Wa qala aidan wa qad tala'tu min ahli al-kalam ala syai'in ma zanantuhu qattu ayyabtilillahu al-'abda bi kulli ma nahallahu ta'ala anhu ma 'ala syirk khairun lahu min an yanzura fil kalam. Wa qala law 'alima an-nasu ma fil kalam min al-ahwa la farru minhu firarahum min al-asad. Wa qala hukmi fi ashabil kalam an yadribu bil jarid wa yutafu bihim fil qaba'il wa yuqalu hadha juz'un min tarkil kitab hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa akhadha fil kalam. Jadi di sini ada seorang ulama, Ibnu Abdul A'la, menukilkan kalam Imam Syafi'i, dia kata aku telah mendengar Imam Syafi'i mengatakan bahawa ketika Imam Syafi'i sedang bermunazarah ataupun berdebat dengan seorang mutakallim Mu'tazilah, iaitu Habsul Farq, seorang ulama mutakallim Mu'tazilah. Imam Syafi'i mengatakan bahawa seseorang itu ketika bertemu dengan Allah Ta'ala itu lebih baik dengan segala dosa yang dia lakukan selain syirik daripada dia melibatkan diri dengan ilmu kalam. Yang saya cakap tadi kan, Imam Ghazali nukilkan kalam Imam Syafi'i. Dan dia kata aku mendengar apa perkataan-perkataan yang keluar daripada Habsul Farq al-Mu'tazili tadi, iaitu perkataan-perkataan yang aku tak mampu untuk menceritakannya. Maksudnya pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh Habsul Farq al-Mu'tazili tadi, dia kata aku pun tak berani, tak sanggup aku nak menyatakannya. Dan kemudian aku mendapati bahawa ilmu kalam itu aku dapati apa yang daripada ahli kalam itu sesuatu yang aku tak pernah sangka sekali. Maknanya apa yang hasil daripada ulama-ulama kalam mutakallimin zaman itulah, pahaman-pahaman mereka itu yang mana aku sendiri tak pernah sangka pendapat tersebut. Kemudian dia mengatakan bahawa sekiranya Allah Ta'ala itu kalau nak uji seseorang itu, maka dia diuji dengan ilmu kalam itu, maka itu satu bala lah bagi seorang hamba itu. Kemudian dia katakan bahawa juga kalaulah seorang manusia tahu tentang ilmu kalam itu daripada hawa nafsu, maka mereka akan lari daripada ilmu kalam sepertinya mereka lari daripada singa, takutkan singa. Dan dia mengatakan bahawa hukumku terhadap orang yang melibatkan diri dalam kalam ni, ashabul kalam tu, dia disebat dengan jari dengan pelepah kurma, dan dia ditawafkan di tengah kabilah-kabilah, dan diumumkan bahawa inilah nasib orang yang meninggalkan kitab was sunnah dan mengambil ilmu kalam. Itu dia. Itu pendapat ulama yang menceritakan ataupun mencela ilmu kalam lah. Dia katakan bahawa perlu disebat, dihukum, kemudian diambil, ditawafkan di kampung supaya orang tahu kenapa dia disebat, iaitu kerana dia melibatkan diri dengan ilmu kalam. Itu satu pendapat. Qala Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, la yuflihu sahibul kalam abadan, tidak akan berjaya orang yang sahibul kalam, maksudnya orang yang melibatkan diri dengan ilmu kalam itu selama-lamanya. Wala takadu tara ahadan nazara fil kalam illa wa fi qalbihi daglun,
tidaklah aku hampir-hampir kamu melihat seseorang pun, tidak dilihat seseorang pun yang mana yang mereka bermunazarah dalam ilmu kalam melainkan dalam hatinya ada kegelinciran, ada kesesatan, ada kegelinciran. Babalagha fi zammihi, Imam Ahmad bersungguh-sungguh di dalam mencela orang yang melibatkan ilmu kalam. Hatta hajara al-Haris al-Muhasibi ma'a zuhdihi wa war'ihi bisababi tasnifihi kitaban fi raddi 'ala al-mubtadi'ah. Imam sehinggakan Imam Ahmad bin Hanbal telah memulaukan, maksudnya tak bercakap, memulaukan Imam Haris al-Muhasibi bersamaan dengan sifat zuhud dan wara'nya. Imam Haris al-Muhasibi ni seorang sufi, ulama sufi, ulama hebat yang sufi, yang zuhud, yang wara', tetapi disebabkan dia mengarang sebuah kitab tentang ilmu kalam, maka Imam Ahmad bin Hanbal tinggalkan dia, maksudnya pulau dia, tak cakap dengan dia. Tujuan dia mengarang kitab itulah untuk firrad alal mubtadi'ah, untuk rad mubtadi'ah. Wa qala lahu waihak, celaka engkau, tahki bid'ahum, awalan kamu ceritakan tentang bid'ah mereka pada awalnya, summa taruddu alaihim, kemudian kau rad mereka. Alasta tahmilun nas bitasnifika alal mutalati bid'ah, tidakkah itu menyebabkan kau membiarkan manusia untuk memuntalaah, maksudnya melihat kepada perkara-perkara bid'ah yang telah diceritakan dalam kitab engkau. Wa takaffur fitil wa tafakkuri fi tilkal syubhat, dan berfikir, dan manusia berfikir ke atas bid'ah-bid'ah tersebut, syubhat-syubhat tersebut. Fa yad'uhum zalika ila ra'i wal bahsi, dan mengajak mereka kepada pendapat dan perbahasan. Wa qala Ahmad radhiyallahu taala anhu ulamaul kalam zanadiqah. Imam Ahmad kata ulama-ulama kalam adalah ulama yang zindik. Ini dinukilkan daripada kitab Ibnu Asakir. Wa awrada Imam Ibnu Asakir ma zakarnahu min aqwalis salaf fi zamil kalam wa fi ghayriha fi kitabihi Tabinul Kazbil Muftari fi ma nasaba ila li Imam Abil Hasan al-Asy'ari bil asanid al-muttasilah, faman arada an-nazara fi asanidiha falyuraji' ilaihi. Jadi kata pengarang ni ada banyak lagi pendapat-pendapat ulama salaf yang mencela ilmu kalam. Kalau nak tengok boleh baca kitab Tabinul Kazbil Muftari karangan Imam Ibnu Asakir. Di situ dia nukilkan tentang pendapat-pendapat ulama salaf yang mencela ilmu kalam. Silakan. Ini satu pendapat dulu. Wa qad ittafaqa ahlul hadis minas salaf ala hadza. Sungguhnya sepakat ahlul hadis di kalangan salafus saleh terhadap pendapat ini. La yanhasuru ma tidak fihi terlalu banyak untuk dinukilkan, mahu didatangkan hanya 2-3 contoh saja. Kalau banyak boleh rujuk pada kitab-kitab yang lain lah. Wa qalu, mereka mengatakan ma sakatan huwa sahabah ma annahum arafu bil haqa'iq. Tidaklah sahabat-sahabat itu berdiam diri terhadapnya, melainkan sesungguhnya bersamaan dengan mereka itu lebih mengetahui akan hakikat-hakikat. Wa afsahu bitartibil alfaz, yang lebih fasih dalam susunan-susunan lafaz, min ghairihim, daripada selain mereka, illa li'ilmihim bima yatawalladu minhu minasyar, melainkan mereka mengetahui terhadap perkara tersebut akan melahirkan satu keburukan. Wazalika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang terlalu membahas dalam-dalam, celakalah orang yang selalu membuat pembahasan yang mendalam. Al-mutanatti'un fil bahsi wal istiqsa, iaitu orang yang sangat mendalami dalam pembahasan dan penyelidikan. Jadi dia kata di sini hujah-hujah salafus saleh mengatakan bahawa sahabat-sahabat sendiri itu mereka bukan tak faham tentang hakikat satu kebenaran, tetapi sengaja mereka meninggalkan perbuatan berbahas dalam-dalam itu kerana mereka tahu di situ akan melahirkan satu keburukan. Mereka bukan tak tahu kepentingan ilmu kalam, tapi mereka tahu. Maksud di sini ilmu kalam ini kan, kalau kita lihat di sini, maksudnya perbahasan tentang suatu perkara secara mendalam, itulah yang dikatakan ilmu kalam. Jadi di zaman sahabat, di zaman salafus soleh, mereka belum lagi panggil ilmu kalam. Istilah ilmu kalam itu diberikan kepada golongan-golongan ahli bid'ah. Tetapi mereka memahami bahawa maksud ilmu kalam itu adalah membahas sesuatu perkara itu secara mendalam.
Membahas satu perkara itu secara mendalam maknanya dah tentulah menggunakan akal, sebab Al-Quran dan hadis tidak membahas sesuatu secara mendalam. Jadi apabila seseorang tu dia membahas sesuatu secara mendalam, berarti dia pastilah menggunakan akal dia. Di sini yang dia gunakan hadis Nabi, iaitu mutanatti'un, ni orang yang membahas sesuatu perkara itu secara mendalam. Jadi dia kata, ulama salaf mengatakan bahawa sahabat-sahabat tu mereka bukanlah tak reti nak bahas dalam-dalam, mereka juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat. Mereka kan hidup di zaman Nabi, maka mereka lebih faham satu perkara tu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, siapa tak kenal kan Sayyidina Ali kan, lautan ilmu. Ibnu Abbas, lautan ilmu. Di sini mereka nak bahas satu perkara dengan mendalam, mereka boleh bahas, sebab Al-Quran turun depan mata mereka. Di zaman mereka lah turun Al-Quran, di zaman mereka lah nampaknya mukjizat perkara yang aneh-aneh, yang dia menyalahi adat. Dan mereka ada Rasulullah bersama mereka dan boleh tanya apa saja yang mereka nak tanya. Tetapi mereka meninggalkan membahas benda yang dalam-dalam kerana mereka mengetahui dengan pembahasan secara mendalam itu akan melahirkan keburukan-keburukan. Itu hujah salafus soleh di dalam mencela ilmu kalam, ataupun maksudnya membahas satu perkara secara mendalam. Ini yang mencela ilmu kalam. Jangan tengok separuh-separuh. Nanti dekat video saya dekat sini nampak tu Ustaz Ihsan pun kata salafus soleh mencela ilmu kalam. Lepas tu sahabat-sahabat pun tidak suka mencela ilmu kalam, akan melahirkan keburukan. Dia post dekat Facebook, dia kata tengok, itu bahaya ni. Sebab tu saya tak nak terlalu tak nak bagi orang share bab-bab ni. Bahaya. Dekat kita punya video, kita sedang menukilkan kaul ulama yang menentang ilmu kalam. Dekat kat situ saja dia nampak tu ustaz ni pun dulunya mengajar sibuk 20, sekarang dah mencela balik ilmu kalam. Bahaya. Sebab tu saya tak nak share open sangat kuliah ni. Saya anggap yang ahli dalam kuliah ni semuanya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah. Tak tahulah kalau ada Wahabi yang menyamar masuk dalam ni, cepat-cepat kan keluarkan dia. Ataupun bagi peluang dia bertaubat lah. Terus terang saya cakap, kalau ada ahli dalam grup ni yang tak setuju dengan Asy'ariyah dan ilmu kalam, boleh keluarkan diri sebelum dikeluarkan. Jangan nak berpura-pura masuk dalam grup ni, kemudian nak timbulkan fitnah nanti. Kalau tak rasa tak setuju dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, tak setuju dengan ilmu kalam, sila keluarkan diri anda, left group. Serius saya cakap ni. Jangan sekejap lagi dia ambil di sini qaul, kemudian dia boleh cut paste apa semua, dia buat fitnah, kata ulama ni, ustaz ni pun membenci ilmu kalam. Kita baru cerita satu pihak je ni. Lepas ni saya akan baca tentang ulama yang hujah-hujah ulama yang mengatakan ilmu kalam itu wajib. Faham Okey, yang kedua, mazhabul qailin bi anna ishtighala bi ilmil kalam fardun imma 'ala al-kifayah aw 'ala al-a'yan wa hujajuhum 'ala zalik. Mazhab yang mengatakan bahawa sesungguhnya berhujjah, menyibukkan diri dengan ilmu kalam itu adalah satu kefarduan, sama ada secara kifayah ataupun secara ain. Maksudnya fardu ain atau fardu kifayah, dan hujjah-hujjah mereka atas yang demikian itu. Amma firqatul ukhra fahtaju bi an qalu la na'ni bihi bil kalam illa ma'rifatud dalil illa ma'rifatud dalil ala hudusil alam wa wahdaniyatul khaliq wa sifatihi wa kama jaa fi syar'i fa min aina tahrumu ma'rifatullah bid dalil. Adapun firqah-firqah yang satu lagi, mereka berhujah dengan mengatakan bahawa tidaklah kami maksudkan ilmu kalam itu melainkan iaitu untuk mengetahui dalil terhadap barunya alam ini dan keesaan penciptanya serta sifat-sifatnya seperti mana datang dalam syarak. Daripada mana datangnya haram kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil. Wa kaifa yakunu zikru hujjati wal mutalab biha wal bahsu anha mahzurun. Bagaimana boleh jadi kita menyatakan hujah-hujah yang dituntut dengannya dan perbahasan-perbahasan terhadapnya itu sesuatu yang dilarang. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkan hujah-hujah kamu jika kamu benar.
Jadi mereka berdalilkan dengan Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala kata, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada musuh-musuh kamu, hatu burhanakum, datangkan hujah-hujah kamu, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Fatalaba minhum al-burhan, maka Allah Ta'ala menuntut daripada kelompok tersebut hujah, burhan. Qala Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya an hayya an bayyinatin. Sungguh akan binasa orang yang binasa kerana tidak ada hujah, tidak ada bayyinah, penjelasan, dan akan hidup orang yang hidup dengan adanya penjelasan. Allah Ta'ala beritahu, orang yang tak ada hujah, tak ada bayyinah, tak ada penjelasan, mereka akan binasa, dan orang yang ada hujah, ada penjelasan, mereka akan hidup. Ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah wahai Muhammad, bagi Allah itu hujah-hujah yang nyata. Qala Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih, apakah kamu tidak melihat dengan mengambil pelajaran kepada orang yang telah berhujah dengan Ibrahim alaihissalam tentang Tuhannya, an atahullahul mulka, yang mana Allah datangkan kepadanya satu kerajaan, izqala li Ibrahim, ketika dia mengatakan, kata Nabi Ibrahim mengatakan, rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhan aku, yakni Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Wa qala ana uhyi wa umit, maka kata Namrud, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, kata Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendatangkan atau menerbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka naklah cuba kau datangkan ataupun terbitkan matahari di sebelah barat. Fabuhital lazi kafar, maka terdiamlah Namrud yang kufur. Jadi Nabi Ibrahim, Allah ceritakan macam mana Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Tak ada pun Nabi Ibrahim tunggu wahyu nak jawab. Bila Namrud tanya, dia tunggu wahyu nak jawab. Dia gunakan akal dia. Nabi Ibrahim kata dekat Namrud, Tuhan aku Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, aku pun boleh hidupkan matikan. Namrud kata, dia panggil dua orang manusia. Okey, dia suruh perintahkan kau bunuh dia dan kau biarkan dia hidup. Nampak? Aku hidupkan dia dan aku matikan dia. Okey, tak apa. Nabi Ibrahim kata, okey, sekarang ni Tuhan aku Allah menerbitkan matahari daripada timur. Okey, sekarang kau terbitkan daripada barat, tengok kalau kau Tuhan. Ke fabuhital ladzi kafar, terdiam Namrud, tak boleh jawab. Jadi itu salah satu contoh munazarah ataupun perdebatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap dengan Namrud. Jadi maksud ilmu kalam di situ ialah berhujah, bermujadalah atau berhujah, berdebat untuk menegakkan kebenaran. Itu yang dipanggil ilmu kalam. Itulah yang kami faham, kata ulama-ulama kelompok yang kedua ni. Apa yang kami faham adalah ilmu kalam itu ilmu yang berhujah dengan menggunakan hujah, sama ada hujah akal ke atau hujah apa saja, untuk menegakkan kebenaran, untuk supaya manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu ulama kalam pun yang berhujah untuk menegakkan benda lain, melainkan mereka berhujah untuk menegakkan akidah. Itulah namanya ilmu kalam, iaitu ilmu yang mana yang berhujah untuk menegakkan akidah. Adakah itu salah? Itu haram, bahkan wajib kata mereka. Datangkan banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang disebutkan di sini. Saya hanya baca sikit-sikit sajalah, kalau baca semua nanti panjang. Jadi di situ wabil jumlah, kesimpulannya ialah fal Quran min awwalihi ila akhiri muhajjatun ma'al kuffar mamlu'un bil hujaji wal adillah wal barahin fi masail tauhid. Kesimpulannya ialah Quran itu daripada awal hingga akhir mereka berhujah dengan orang-orang kafir, penuh dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan di dalam masalah tauhid, wa isbatul bari wal ma'ad, dalam mengisbatkan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, wa risalur rusul, dan perutusan rasul-rasul. Fala yazgur al-mutakallimin wa ghairihim dalilan sahihan ala zalika illa wa huwa fil Quran bi afsahi ibaratun wa awdahun bayan. Wa atamul ma'na wa abada anil irad wal as'ilah wa iftarha bi hadza huzzaqul mutakallimin. Tidaklah apa yang dibahaskan oleh mutakallimin, melainkan semua hujah-hujah tersebut ada di dalam Al-Quran. Cuma mereka mengubahnya dengan menggunakan gaya bahasa mengikut sesuai dengan zaman, menggunakan istilah-istilah yang bersesuaian dengan zaman. Tetapi asalnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu hujah-hujah orang yang menggunakan ilmu kalam. Fa umdatul mutakallimin fit tauhid qauluhu ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata.
Antara umdah itu iaitu satu pegangan mutakallimin yang paling tinggi di dalam tauhid itu dengan berhujah dengan firman Allah Taala, iaitu lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihima, kalaulah di langit dan di bumi itu alihatun illallah, ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti akan hancur langit dan bumi. Ini contohlah. Contoh macam mana ulama-ulama kalam mengambil hujah daripada ayat Al-Quran. Di sini Allah kata lau kana fihima alihatun illallah, kalaulah ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti akan hancur langit dan bumi. Nak tanya, ada ke Tuhan selain Allah? Ada ke Tuhan selain Allah? Tapi kenapa Allah kata kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah. Jadi Allah guna kalau. Okey, kalau tu di mana dia punya tempat dia? Kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, pasti akan hancur langit dan bumi. Tapi hari ni kita tengok kan, langit dan bumi ada je, steady je, tak hancur kan. Jadi di sini ulama-ulama mengatakan Allah Ta'ala menyuruh manusia berfikir. Sebab Allah guna kalau. Kalau tu kan benda yang kalau sahaja, benda yang tak terjadi, hanya pada satu andaian saja. Andaian tu di mana? Andaian tu di mana? Andaian yang mengandaikan kalaulah ada Tuhan di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah. Di alam realiti tak ada. Realitinya, waqi'nya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi Allah kata kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi. So kalau tu kan satu andaian. Andaian tu di mana? Jawab. Andaian tu di mana? Jawab. Cepat, siapa boleh jawab bagi RM1. Tak ada. Semua tengok. Boleh tak boleh? Oh. 23. Pandai pun. Di akal. Andaian kan tu di akal. Jadi Allah Taala sebenarnya kalau orang yang betul-betul faham, mana di sini ayat ini pun Allah sudah menyuruh kita menggunakan akal. Satu andaian, kalaulah ada kan Tuhan dia di langit dan kalau ada, mana ada di luar ni, takkan Al-Quran bagi tahu benda yang tak betul. Maknanya Allah gunakan akal. Kalau kamu andaikan, kalau misalnya ada dua Tuhan, pasti hancur langit dan itu pun perlu fikir lagi tu. Maksudnya kalau dalam satu negara ada 2 PM, hancur negara tu, betul? Dulu kan bergaduh kan, siapa nak lantik jadi PM, Mahathir kejap letak jawatan, kejap nak minta balik, kejap Anwar pun berebut nak jadi nak jadi Perdana Menteri, akhirnya Muhyiddin yang dilantik jadi Perdana Menteri, betul? Kenapa senang-senang, okeylah kita lantiklah 3 Perdana Menteri, Mahathir, Anwar, Muhyiddin, boleh? Apa salahnya lantik je 3 Perdana Menteri, bukan susah pun, betul? Setuju? Kenapa mesti ada satu je Perdana Menteri, tak boleh ada 2, tak boleh ada 3? Inilah dia ayat Quran. Allah kata kalau ada 2 Tuhan, hancur alam semesta. Kalau ada 2 Perdana Menteri, hancur Malaysia. Pasal apa? Pasal apa kena fikir. Agak-agak pasal apa? Tak boleh ada 2 Tuhan. Ataupun tak boleh, contohnya di dunia ni, tak boleh ada 2 Perdana Menteri dalam sebuah negara. Atau 3 Perdana Menteri semua, atau 4. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Jawab yang rajin-rajin type tu, saya jawab. Kenapa tak boleh ada 2 Tuhan, ataupun kenapa tak boleh ada 2 Perdana Menteri, 3 Perdana Menteri? Kan susah-susah berebut nak jadi Perdana Menteri, lantik je semua orang. Mahathir Perdana Menteri, Anwar Perdana Menteri, Muhyiddin Perdana Menteri. Selesai, betul? Azmin, semua lagi, lantik semua. Jadi semua benda yang mudah, benda orang mudah faham, bukan susah pun. Jadi di situ ulama-ulama kalam mengeluarkan 2 hujah yang dipanggil burhanut tawarud dengan burhanut tamanu'.
Daripada ayat Al-Quran ini keluar hujah dalam ilmu kalam, iaitu burhanut tawarud dengan burhanut tamanu'. Itu burhanut tawarud dan burhanut tamanu' itu nanti kita bahas dalam sifat wahdaniyah insya-Allah. Di sini bukan tempat dia. Ini nak bagi tahu daripada mana ulama-ulama tu kalam tu mengeluarkan hujah. Jadi Allah Ta'ala sendiri suruh kita yang menggunakan akal. Bukan suka-suka saja kita nak menggunakan akal. Dan yang lain-lain lah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan perkara-perkara yang baik. Jadi di situlah hujah-hujah ulama yang mengatakan bahawa di mana salahnya kita menggunakan ilmu kalam. Selesai kot. Jadi panjanglah lepas tu dia bahaskan tentang ilmu-ilmu kalam. Saya pun malas nak baca semua ni, panjang ni. Jadi kesimpulannya begini. Ilmu kalam itu ialah satu ilmu yang mana ulama itu berhujah untuk menegakkan akidah, untuk mengisbatkan akidah. Sejam lebih lah. Jadi bermacam-macam takrifan tentang ilmu kalam di sini. Antara yang saya nak nukilkan di sini beberapa pendapat ulama lah tentang memberi takrif tentang ilmu kalam tersebut. Mana dia? Ini saya nukilkan beberapa pendapat-pendapat ulama Asy'ariyah yang inilah ulama-ulama yang terhebat dalam Asy'ariyah. Antara Imam Aduddin Iji. Qadi Aduddin Iji mengatakan dalam kitabnya Al-Mawaqif, wal kalam ilmun yaqtadiru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah bi iradil hujaji wa daf'i syubhah. Ilmu kalam itu ialah satu ilmu yang mana mampu bersamanya untuk mengisbatkan akidah agama dengan menolak hujah-hujah dan menghilangkan syubhah-syubhah. Jadi maknanya ilmu kalam ni adalah suatu ilmu untuk menegakkan hujah. Untuk mengisbatkan akidah tersebut dengan hujah-hujah tersebut dan menolak syubhah-syubhah daripada dalam akidah. Itu kata Imam Iji. Imam Taftazani rahimahullah mengatakan dalam kitab dia Syarah Maqasid, al-kalam huwal ilmu bil aqaid diniyah anil adillah al-yaqiniyah. Itu lebih simple. Ilmu kalam ialah ilmu mengenai akidah-akidah Islam dengan dalil-dalil yang yakini. Jadi kalau akidah sahaja itu diambil daripada Quran dan hadis, tetapi apabila disertai dengan dalil-dalil yang diyakini, maka itu dipanggil ilmu kalam. Dan seterusnya kata Ibnul Humam dalam kitab Musayyarah, wal kalam ma'rifatun nafsi ma 'alaiha min al-aqaid al-mansubah ila dinil Islam an adillah ilman fi aksaril aqaid wa dhannan fi ba'd minha. Ilmu kalam itu ialah ma'rifatun nafs. Ini yang penting di sini. Ma 'alaiha min al-aqaid al-mansubah ila dinil Islam an adillah ilman. Jadi ilmu kalam itu ialah ilmu ma'rifatun nafs. Ma'rifat, pengetahuan. Ma 'alaiha min al-aqaid, terhadap akidah-akidah yang al-mansub ila dinil Islam, yang dinisbahkan kepada agama Islam, an adillah, daripada dalil-dalil. Secara ilman, secara yakini. Okay, saya nak cerita tentang 3 perkara di sini. Okay. Yang pertama yang perlu kita tahu, dia panggil reality. Tahu reality ya? Reality ni apa yang dipanggil fil kharij, fi kharij az-zihni atau fil a'yan, ataupun istilah dia lah dalam ilmu kalam. Dipanggil reality lah, kita panggil waqi' ataupun waqi' fil kharij, fil a'yan, itu semua kita panggil reality lah. Yang apa yang di luar sana maksudnya reality. Apa realitinya? Realitinya contoh, bila kita lahir-lahir saja kan, kita tengok langit sudah pun ada, bumi pun dah ada, tumbuh-tumbuhan dah ada, lautan dah ada, binatang dah ada, kita sendiri pun lahir, betul? Itu kan realiti, betul? Realitinya kita tengok langit sudah pun wujud dengan serta makhluk-makhluk yang lain. Itu kan realiti. Kita tahu tak siapa ciptakan langit dan bumi? Kita tahu tak?
Lahir-lahirnya tengok langit bumi kan dah wujud. Kita tahu tak siapa yang buat langit tu? Ataupun langit tu jadi sendiri? Langit bumi tu jadi sendiri ke ada orang yang buat? Realitinya kita tahu ke tak? Yang kita tahu, langit dah wujud, bumi dah wujud, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain wujud kan? Kita tengok kan? Itu pada realiti. Kita tahulah realitinya benda tu wujud. Kita tahu tak siapa yang cipta benda ni? Okey, itu yang pertama. Itu realiti. Yang kedua, berita tentang realiti. Yang kedua, berita mengenai realiti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia utuskan rasul-rasul dia, Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir lah. Maka Nabi Muhammad SAW datang memberitahu manusia, wahai manusia, yang menciptakan langit dan bumi ini ialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan yang satu. Allah itu maha berkuasa. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi itu dipanggil wahyu ataupun Al-Quran ataupun berita mengenai realiti. Betul tak? Bahasa yang mudah lah. Al-Quran datang memberitahu berita tentang realiti. Wahai manusia, realiti yang kamu tengok, wujudnya langit, wujudnya bumi itu, sebenarnya yang ciptakan dia itu adalah Allah. Dan Allah ni Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain dia. Dia maha berkuasa, maha mengetahui. Dia menciptakan kamu malah. Dia memberi kamu rezeki dan sebagainya. Itulah realiti. Wahai manusia, ketahuilah. Itu yang nombor 2, iaitu berita tentang realiti. Yang ketiga, akal manusia. Yang ketiga, akal manusia. Jadi apabila Rasul tadi memberitahu tentang satu berita yang tentang realiti. Jadi akal, bila dia dapat berita tersebut, contohnya lah orang-orang Arab Jahiliah ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada mereka kepada Islam, kepada beriman kepada Allah, bagi tahu mereka tiada Tuhan selain Allah, yang berhala-berhala di Kaabah itu bukan Tuhan, 360 berhala itu bukan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha berkuasa, maha mengetahui. Dialah yang ciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan kamu, beri rezeki kepada kamu dan sebagainya. Maka di situ apa reaksi orang-orang Arab ketika itu? Maka akal dia akan berfikir, betul ke apa yang Nabi Muhammad ni beritahu? Betul ke apa yang disampaikan oleh Muhammad tersebut? Maka otak akan berfikir, akal akan berfikir, selama ni kami tengok dia daripada kecil, duduk main sama-sama. Tiba-tiba umur 40 tahun dia claim kata dia utusan Tuhan. Dia dapat wahyu, dia bagi tahu kata tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang cipta langit dan bumi ni. Selama ni dia tak pernah bagi tahu, tiba-tiba dia bagi tahu. Kemudian apa yang jadi? Mereka kata, wahai Muhammad, kalau benar apa dakwaan kamu ini, cuba buktikan. Kalau benarlah apa yang kamu dakwa ini, maka cuba buktikan kebenaran kamu punya dakwaan tadi. Maka mereka minta, wahai Muhammad, kalau betul kau belah bulan, suruh Tuhan kau belah bulan. Maka Allah Subhanahu telah membelahkan bulan untuk Nabi SAW. Betul? Dalam Quran cerita, dalam hadis Sahih Bukhari cerita. Belah bulan, peristiwa belah bulan. Jadi ketika Allah Ta'ala membelahkan bulan, maka orang-orang yang tengok itu, Masya Allah. Tidak ada manusia, akal mengatakan bahawa tidak ada manusia yang boleh membelah bulan. Ahli sihir pun tak boleh belah bulan. Jadi bila akal mendapat, ini satu bukti menunjukkan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ akal bila mereka melihat bulan itu terbelah dan Nabi Muhammad SAW mengatakan yang membelah bulan ini adalah Tuhan Allah yang aku sebutkan, itulah yang membelah bulan. Maka akal pun di situ, maka menerimalah kebenaran tersebut, sebab akal kata mustahil, tak mungkin manusia boleh belah bulan. Siapa lagi yang boleh belah bulan melainkan kalau tidak ada satu kuasa yang hebat yang boleh belah bulan. Maka akal pun tunduklah kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kerana akal sudah pun cukup bukti dia yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ataupun Muhammad SAW ini benar apa yang dia dakwa. Akal sudah minta bukti belah bulan, bulan pun sudah dibelahkan, apa lagi nak tunggu, apa lagi nak lagi. Jadi terbelahnya bulan tu satu mukjizat bagi Nabi SAW, merupakan hujah akli, hujah akal bagi kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi yang pertama realiti, yang kedua berita tentang realiti iaitu Al-Quran, dan yang ketiga akal manusia nak membenarkan pemberi berita tentang realiti itu, benarkah dia memberi berita tentang realiti itu, atau apakah bersesuaian dengan realiti atau tidak.
Kat situ boleh faham. Contohlah saya bagi contoh Ini contoh Jangan cut and paste pula. Contoh ni agak bahaya sikit. Contohlah saya claim, saya kata, tuan-tuan, sebenarnya saya lah Imam Mahdi. Contohlah, contoh Saya claim, saya kata sebenarnya saya lah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Jangan kau cut and paste pula, nanti mati aku. Kena sama dengan Jaiz. Jadi saya claim, contohnya lah, saya kata saya lah Imam Mahdi. Tuan-tuan percaya tak? Apa yang tuan-tuan buat? Oh Ustaz, kalau betul Ustaz Imam Mahdi, tunjukkan bukti. Betul? Kalau Ustaz kata Ustaz Imam Mahdi, sila buktikan kepada kami bahawa Ustaz Imam Mahdi. Apa bukti dia, apa dalil dia yang Ustaz Imam Mahdi? Saya jawab, saya kata bukti saya Imam Mahdi ialah kata-kata saya ni. Kata-kata saya ini adalah dalil dan bukti bahawa saya Imam Mahdi. Setuju tak? Setuju ke tak? Cuba jawab tengok. Saya claim, saya kata saya Imam Mahdi. Lepas tu orang, betul ke ni Ustaz ni? Ya betul ni. Ni dah gila dah Ustaz ni. Okeylah, dia tanya dia, Ustaz, apa bukti Ustaz Imam Mahdi? Saya jawab, bukti atau dalil saya Imam Mahdi adalah kata-kata saya sendiri. Boleh tak? Takkan tu pun nak pergi panjang kot. Boleh ke tak boleh? Tak ada jawapan Dalil yang saya ini Imam Mahdi ialah kata-kata saya sendiri. Itulah dalil saya Imam Mahdi. Boleh terima ke tak? Betul ke tak? Dah tentulah tak boleh, betul. Mesti ada sesuatu yang lain. Tak percaya. Pasal apa? Perkataan saya tidak boleh menjadi dalil terhadap dakwaan saya sendiri. Saya dakwa saya Imam Mahdi, lepas tu orang minta dalil, saya kata dalil saya, apa yang saya cakap itulah dalil saya. Itu tak masuk akal. Mana boleh orang tu mendakwa, lepas tu bila dia mendakwa sesuatu, maka dia kata dalil dia adalah apa yang saya cakapkan ni. Tak boleh. Nabi Muhammad SAW, bila dia mendakwakan Allah Ta'ala Tuhan itu, Nabi SAW ni apabila dia datang membawa dakwaan, membawa wahyu, kata dia ni Nabi Rasul, bila orang Ta'ala minta dalil, orang masyarakat Arab minta dalil, Nabi tak kata perkataan aku ni kan Al-Quran, Al-Quran itulah dalil. Ada ke Nabi cakap macam tu? Nabi kan bawa Al-Quran, bawa bagi tahu bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, aku ni utusan Allah, Allah sang cipta langit bumi. Bila orang minta dalil, adakah Nabi kata lah, yang aku bawa ni kan Al-Quran, itulah dalil aku, kau nak minta dalil apa lagi? Maka itu sama macam orang yang bila kita kata Allah Ta'ala itu satu, dalil dia apa? Dalil Al-Quran lah. Memanglah Al-Quran itu menceritakan tentang kewujudan Allah. Al-Quran itu memang berita tentang realiti, menceritakan tentang wujudnya Allah Zat Maha Berkuasa. Maka akal untuk menerima dakwaan tersebut tidak boleh kembali semula kepada Al-Quran itu balik. Sebab tu dia orang minta dalil belah bulan, dalil selain daripada Al-Quran itu, supaya akal dia boleh berpuas hati. Oh, belah bulan maksudnya betul lah apa yang dia dakwa. Di situlah peranan akal. Peranan akal itu maknanya akal ini memerlukan suatu hujah untuk membenarkan Al-Quran. Al-Quran, hadis itu sebagai dalil untuk memberitahu akidah. Akal itu adalah dalil untuk makrifat akidah tersebut. Faham? Ni yang saya nak sampaikan tu kesimpulan dia. Ulama' panggillah dalam bab ni, dia panggil masdar talaqi. Dia panggil masdar talaqi, sumber penemuan. Masdar talaqi itu sumber penemuan. Untuk akidah, masdar talaqi dia Quran hadis. Akidah serta hukum hakam yang lain lah. Akidah serta hukum-hukum hakam yang lain dalam syariat, masdar talaqi dia Quran hadis. Yang kedua, ma'rifat. Ma'rifat itu masdar talaqi dia akal. Jadi Allah Ta'ala turunkan akidah dan hukum hakam. Allah Ta'ala beri manusia akal supaya manusia itu tunduk kepada hukum akal, hukum syarak. Gunakan akal kamu untuk berfikir dan membenarkan syarak.
Aku tak bagi kamu akal melainkan untuk kamu membenarkan apa yang dibawa oleh syariat aku ni. Itulah tujuan aku bagi kamu akal. Sebab tu Allah tak bagi akal dekat binatang. Allah tak bagi akal dekat tumbuh-tumbuhan sebab mereka tidak ditaklifkan untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala bagi manusia ni, Allah Ta'ala suruh manusia ni beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, untuk memikul tanggungjawab beribadah kepada Allah. Itu Allah bagi manusia akal. Sebab tu syarat sah solat, syarat wajib solat, Islam boleh berakal. Syarat wajib puasa, Islam boleh berakal. Bermakna orang yang berakal saja yang wajib taklif. Orang gila tak ada taklif. Orang yang tak ada akal, orang gila tak ada taklif. Tak disyariatkan. Jadi tiba-tiba dia kata, oh untuk akidah tak boleh guna akal. Untuk fiqah, syarat wajib fiqah, wajib ada akal. Untuk akidah tak boleh guna akal. Apa itu akidah guna apa? Guna lutut. Jadi dakwaan orang yang pernah saya baca, Faris pun pernah ada post apa dalami tak dalami ke tak kenal lah. Maknanya akidah tidak boleh guna hukum, guna akal. Itu maknanya orang tak berakal tu. Mungkin dia tak berakal kot, wallahu alam. Jadi akal itu dia ada fungsi dia itu sendiri. Masdar talaki untuk makrifat adalah akal. Masdar talaki untuk syariat dan ahkam adalah Quran hadis. Faham ke tidak? Jadi disitulah peranan akal. Nanti insyaAllah, ni dah pukul 11 ni, nanti kita sambung pula. Nanti ada satu bab cabang daripada bab ni, apabila bertembung antara dalil akli dan dalil nakli. Di sini ada satu pembahasan lagi. Dia orang kata Asy'ariyah mendahulukan akal dengan nakal kan. Mereka mendahulukan akal lebih daripada nakal. Itu dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang jahil ni lah. Sebenarnya itu nanti saya akan bahas dengan lebih panjang lagi. Ini sikit saya beritahu sebelum kita menutup ni. Maknanya sebenarnya Asy'ariyah tak pernah mendahulukan akal daripada nakal. Cuma di situ ada satu pembahasan mengenai qat'i ataupun zanninya dalalah dan subut bagi kedua-dua dalil. Itu agak mendalam sikit lah. Agak mendalam sikit pembahasan ni. InsyaAllah nanti pertemuan yang seterusnya, besok mungkin kalau ada masa, saya akan bahas lagi. Memang ada beberapa perkara yang mana kelihatannya seperti mendahulukan akal daripada nakal, tetapi sebenarnya hakikatnya tidak begitu. Sebab apa? Dalil akal itu ada yang akli, ada yang zanni. Dalil nakli pun ada yang qat'i, ada yang zanni. Maka di sini kita ulama Asy'ariyah tidak mendahulukan akal ataupun nakal. Sebenarnya yang didahulukan yang mana yang lebih qat'i. Sama ada qat'i dari sudut dalalah atau qat'i dari sudut subut dia. Kalau dalil nakli dia perlu kepada subut. Itu nanti saya jelaskan kemudian. Ini cerita bagi ustaz-ustaz yang faham, dia akan faham insya-Allah. Jadi yang kita utamakan yang qat'i. Bukan sama ada, kalau yang qat'i itu akli, maka itulah yang didahulukan. Kalau dalalah nakli itu zanni, maka didahulukan dalalah akli yang qat'i. Begitu juga sebaliknya. Dan ini pun diakui oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab dia Ad-Darul Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Imam Ibnu Taimiyah pun sebut dalam kitab dia bahawa mesti mendahulukan yang qat'i daripada yang zanni. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang tidak qat'i. Inna zanna la yughni anil haqq minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak mencukupi terhadap kebenaran sesuatu pun. Jadi untuk mendahulukan yang qat'i daripada yang zanni itu jelas dalam Al-Quran. Dua ayat yang saya sebut tadi sudah cukup. Ulama mengatakan bahawa yang qat'i itu didahului daripada yang zanni. Jadi bukan di situ bermaksud mendahulukan akal atas nakal. Kita dahulukan yang mana yang lebih qat'i. Kenapa ada dalalah yang zanni dalam nakli dalam Quran hadis itu, kemudian pada sesi akan datang saya akan bahaskan insya-Allah. Wallahu taala alam. Cukup setakat tu. Kalau ada soalan boleh type kat bawah tu, nanti saya jawab pada pertemuan akan datang insya-Allah. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat.
Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita faham apa akan sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.